Okay, kita dah belajar konsep dia, inverse process of differentiation. Kalau kita ada y, differentiate dapat dy dx. Kalau ada dy dx, integrate dapat y. Lepas tu method dia, integration. Apa saya kata, okay, method. Dah belajar dua-dua indefinite dengan definite. Yang indefinite ada plus c. Yang definite tak ada plus c tapi dia ada lower limit dengan upper limit. Okay, so kita nak belajar hari ni dia punya apa nama application. Macam nak cari equation of curve, macam nak cari area, macam nak cari volume. Sebenarnya equation ni, untuk equation ni application of indefinite integral. Yang area dengan volume ni application of definite integral. So bersedia ini cara kegunaan integration lah. Dia tak banyak sangat. Kalau differentiation ada 4, integration ni ada 3 je. Okay. So saya share ini sebenarnya ni nota saya yang saya share dalam kelas saya, tapi sebenarnya kelas Cikgu Rokia tak ada masalah sebab soalan dia simple-simple, kamu boleh tengok dan kamu boleh salin. Okay, so ni yang pertama sekali kita nak buat application of integration, find equation of curve from its gradient function. Okay, saya repeat balik, sebelum ni kamu ada y. Okay, kamu differentiate, kamu dapat dy dx. Okay, y ni sebenarnya ialah equation of curve. Dy dx ni adalah gradient, gradient. Gradient of tangent atau gradient of function. Okay, so kita ada, sebelum ni dalam differentiation, kita belajar, kita ada y, kita differentiate dapat dy dx. Y ni ialah equation of curve. Okay, dy dx ni ialah gradient of function. Jadi disebabkan integration is inverse process of differentiation, so therefore kalau kita ada dy dx, okay, kita ada dy dx, okay, kita integrate, okay, kita akan dapat y. Benda ni yang kita nak guna. Integrate dy dx with respect to x akan dapat y. Okay. So ini kegunaan pertama. So kita try lah nak solve masalah ni. Soalan nombor 1. Find equation of the curve that has the gradient function. Okay, gradient function. Gradient function ialah dy dx. Okay, so dy dx. So ni dy. Ni dy dx. So dy dx equals to 2x plus 5. Okay. So dia kata that passes through point ni. Okay, dia suruh cari equation of curve. Okay. So kita kena integratekan both sides. Okay. So kita tahu kalau kita tadi konsep ni kan, kalau kita ada dy dx, kita integrate dapat y. So kita integrate lah dua-dua belah. So ni dx, ini dx. Okay. So integrate dy dx akan dapat y. Okay, integrate 2x akan dapat 2x squared over 2 plus 5x plus c. Okay. So ini ialah indefinite integral sebab tak ada upper and lower limit. Sebab tu kita kena letak plus c. Okay, so nak cari, kita kena cari c lah. Kita kena cari c. Okay, so kalau kita nak cari c, kita masukkan dalam titik ni, kita ada ni x, y. So y is 3, x is 1. Okay, so kita dapatlah cari c. So c equal to 3 tolak 1 tolak 5. Okay, so c sama dengan berapa ni? Negatif 3. Okay, so therefore kamu punya equation of curve, buat masukkan balik dalam equation ni. So y equals to x squared plus 5x plus minus 3. Ini tolong tutup kamu punya apa ni speaker, boleh? Siapa ni? Okay. So ini cara nak cari equation of curve. Cari equation of curve kena integrate dy dx. Integrate dy dx dapat y, tapi disebabkan dia tak ada lower and upper limit, so ada plus c. Finally nak cari c tu kita masukkan titik, kita dapatlah c, lepas tu finally kita masukkan balik c tu dalam equation kita.
Okay, ni contoh yang pertama. Okay, so terusnya saya pergi contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Find, sama. Find equation of curve. So, equation of curve. Okay, equation of curve ialah y. Okay, that has the gradient function. Gradient function ialah dy dx. Okay, so start daripada dy dx lah. Dy dx equals to 4x minus 3x squared. So nak cari equation of curve, kita tahu kita kena integratekan. Tapi kena integratekan dua-dua belah. Okay, integrate dy dx tadi saya kata apa? Integrate dy dx dapat apa? Y. Y. Okay, dapat y. So integrate 4x dapat 4x squared over 2. Integrate 3x squared dapat 3x cube over 3. Jangan lupa plus c sebab ni indefinite integral. Lepas tu the rest kita simplify lah. Kita simplify untuk dapatkan c kita ada titik 04. 04. So kita masukkanlah xy into the equation. So y is 4. X is 0 squared tolak 0 cube plus c. So finally dapat c 4. Jangan biar macam ni. Kita kena masukkan balik c ni dalam kita punya equation. So y sama dengan 2x squared minus x cube plus 4. Okay. So dah ada dua contoh. Okay, senang je. Okay, kamu jangan keliru setakat ni kamu dah belajar equation of tangent, equation of normal. Yang ni equation of curve. Equation of tangent dan equation of normal tu betul kita guna y sama mx plus c. Tapi equation of curve ni kita kena integrate dy dx. Okay. Sudah salin? Dah teacher. Dah teacher. Alhamdulillah. So next soalan dia. Yang seterusnya dia kata gradient function of a curve is given by dy dx equals to ax squared minus 1. So dy dx sama dengan ax squared minus 1. Okay. Dia kata this curve passes through point 01 dengan 27. Find the value of a. Then write the equation of curve. Equation of curve lagi. Equation of curve ialah y. Okay. So, sekarang kamu tahulah kalau nak cari equation of curve, kamu kena integrate. Integrate dua-dua belah. Okay, integrate with respect to x. Okay, integrate dy dx dapat y. Okay, integrate ax kuasa 2, power dia will increase by 1, so dapat ax cube over 3. Okay, integrate 1 dapat berapa? X. 1x, 1 pun x. Tambah c, jangan lupa. Okay, lepas tu kat sini ada titik tau, titik 01. Okay, so kamu masukkanlah titik 01 ni. So 0, 1. 0 is coordinate x, 1 is coordinate y. So kita masukkan y is 1, a tak tahu, x is 0 per 3, tolak x. Okay, so kamu dapatlah nanti kamu, x ialah 0 plus c. Okay, so nanti finally ni kosong darab a, so memang kosong. Tolak kosong memang kosong. So C dapat 1. Okay, so ni lah equation kamu y sama dengan ax cube per 3 tolak x tambah 1. Okay, so ada lagi satu. Okay, satu lagi apa nama? Titik. Titik 27. Okay, so titik 27 termasukkanlah pula dalam equation ni. So 27 x, y. So y is 7, a is tak tahu, x is 2, cube per 3, tolak 3 tambah 1. Okay.
Dua, sorry, dua. Tolak 2. Tolak dua, okay, thank you. Okay, so cuba kamu tengok equation ni. Okay, semua dah ada, yang tak tahu cuma apa? Boleh tak cari A? Boleh tak cari A? Carilah pindah-pindah semua bagai kan? Simple je So 7 ni berapa? 7 tambah 2 tolak 1 sama dengan 8A per 3. So kamu dapatlah A sama dengan ni 8 kan? 8A per 3 sama dengan 8A sama dengan 3. So dapatlah A sama dengan 3. Okay. So finally kamu bolehlah cari equation of curve kan? Kamu dah tahu A ni 3 Ni kamu dah tahu A ni 3 kan? Kamu masuklah dalam equation ni. Okay. So kamu dapat Y sama dengan 3X cube per 3 tolak X tambah 1 So boleh simplify Y sama dengan X cube tolak X tambah 1 ni lah kamu punya equation of curve. Sentiasa ingat equation of curve ialah Y. Y yang kamu dapat daripada hasil integrate dy dx. Okey, boleh tak? Boleh Kalau kalau laju cakap So setakat ni 3 soalan kita dah buat. Kamu sentiasa jumpa dengan equation of curve. Equation of curve. So equation of curve ialah Y. Y caranya nak dapat dengan integrate dy dx. Boleh lekat tak dekat kepala? InsyaAllah. Allah. Okay. So dah tak sama dengan equation of tangent dulu. Dah tak sama dengan equation of normal. Hari ni equation of curve. Okay. So dah. Okay, seterusnya. Ini semua dah kira dah peringkat tinggi sikit lah. Okay. So nombor 4. Okay. So sebelum ni kamu belajar kan. Kamu ada Y, kamu differentiate. Kamu dapat dy dx. Kalau kamu differentiate lagi, kamu dapat apa? Second derivative. Second derivative. D squared Y dx squared kan? Y differentiate dapat dy dx. Dy dx differentiate dapat d squared Y dx squared. Jadi samalah. Kalau kamu buat operasi yang terbalik, kamu ada dy dx, kamu integrate. Okay, kamu dapat d squared Y dx squared, kamu integrate, kamu dapat dy dx. Then kamu integrate lagi sekali, kamu dapat Y. Integrate lagi sekali dapat Y. So maksudnya kalau kamu ada d squared Y dx squared, kamu nak cari Y ni, kamu integrate 2 kali. Boleh? Boleh teacher. Okay. So, untuk soalan nombor 4, okay. Given d squared Y dx squared sama dengan 2x tambah 1. Okay, so d squared Y dx squared sama dengan 2x tambah 1. Okay, nak buat benda ni, kamu ni belum biasa lagi. Jadi kamu kena, kamu kena buat satu persatu. Macam ni, kamu integrate dulu dua-dua belah. Kamu kena tunjukkan dia punya proses supaya kamu tak pening. Okay. So integrate dy dx, integrate d squared Y dx squared dapat dy dx. Jadi dapat dy dx. Okay. Integrate 2x macam biasalah dapat 2x squared over 2. Integrate 1 dapat
X. X. Okey, jangan lupa plus C. Sebab C ni unknown. Okey. So sekarang kamu dapatlah ni kan. dy dx sama dengan X kuasa 2 tambah X tambah C. So ada tak dah ada kat soalan tu maklumat-maklumat yang kamu boleh cari? Yang boleh masukkan? 3. DYDX equal to 3. dy DYDX dx 3. sama 3. Betul. X 1 kuasa 2 tambah 1 plus C. So C sama dengan 3 tolak 1 tolak 1. So C sama dengan 1. So masukkan dalam ni. Masih lagi dy dx. Sama dengan X squared plus X plus 1. Okay. So belum habis lagi matlamat ni dia soalan ni dia suruh cari Y kan. Nampak tak dia suruh cari Y in terms of X. Okay. So buat lagi satu lagi proses integration. Kita integrate lagi sekali. Kita integrate lagi sekali. Belah kiri, belah kanan, dua-dua kita integrate with respect to X. Okay, integrate dy dx dapat Y. Integrate X kuasa 2 dapat X cube over 3. Integrate X dapat X squared over 2. Integrate 1 dapat X. Okay, this is indefinite integral. So you have to put plus C. Okay, so ada idea tak masa nak cari C? Masukkan 1. Masukkan 1 dengan Y. Y berapa? Y2. Y2. So 2 sama dengan 1 kuasa 3 per 3. Tambah 1 kuasa 2 per 2. Tambah 1 tambah C. Okay, saya tak ada calculator so kamu tolong. Tadi yang kalau nombor bulat saya boleh congak ni fraction. Berapa 1/6. 1/6. Okey. Bagus. Sekejap 1/6 Okey, so C sama dengan 1/6. So therefore equation kita jangan biarkan macam ni tahu. Kau masukkan balik dalam equation tadi. So Y sama dengan X cube over 3 plus X squared over 2 plus X plus 1 over 6. Okey, boleh setakat ni? Boleh. 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 So ini kegunaan integration yang pertama. Kamu ada dy dx nak cari y. Kamu ada gradient function nak cari equation of curve. Itu kegunaan yang pertama. Boleh Okey. So kita dah buat yang daripada yang simple sampai ke kegunaan dia. So banyak jugalah kita dah buat ni. So seterusnya kita nak pergi pada kegunaan yang kedua iaitu mencari area. Okey, so sekejap. Okey, sebelum ni masa kamu dekat masa darjah 6 lah, masa tingkatan 1 semua, kamu dah belajar macam mana nak cari area of square ataupun area of rectangle ataupun area of circle ataupun area of triangle. Macam-macam area kamu dah belajar, area of trapezium. Kamu dah belajar, ada spesifik formula dia. Contoh kalau macam segitiga setengah dah tapak dah tinggi. Macam itulah kalau bulatan pi r squared dan seterusnya. Okey. Ini kamu dah ada bentuk yang spesifik. Bentuk square, bentuk rectangle, bentuk
circle, bentuk triangle. Kamu ada specific shape. Tapi sekarang ni kamu tak ada specific shape tau. Okay, contoh kamu ada macam ni. Okay, kamu ada macam ni bentuk macam ni. Graf kamu tak apa-apa lah. Macam ni ke. Kamu nak cari area under the curve. Ni area under the curve ni. Jadi kamu kamu tak boleh nak guna formula yang sebelum ni kamu belajar. Sebelum ni kamu belajar ada specific shape, bentuk dia. Macam ni area bawah graf ni tak ada specific shape. Jadi kamu perlukan kaedah lain untuk mencari area di bawah graf. Area under the graph, area under the curve. Under the curve. Okay. So sekarang saya nak perkenalkan pada kamu, okay, nak mencari area under the graph ataupun area under the curve. Okay. Ni formula dia. Okay, masa dulu formula ni diberi masa KDSM. Unfortunately kamu KSSM. Formula ni tidak diberi. So kamu kena hafal. Kena hafal formula ni. Okay, so saya perkenalkan pada kamu. Okay, formula dia ni dia. Ni area sama. Ni area, okay, area sama dengan AB Y dx. Okay, kalau dx A dengan B ni lower dengan upper boundary dia values of x. Dia values of x. Jadi macam ni lah graf dia macam ni, bawah graf dia. Jadi A dengan B ni nilai-nilai x. Okay. Kalau kamu punya shaded region tu dekat atas paksi x, nanti dia kata dia bernilai positif. Nanti kita tengoklah, kita buat contoh nanti kita tengok. Okey. Dan kalau kamu punya shaded region tu dekat bawah paksi x, nanti dia akan bernilai negatif. Just lepas tu kamu just positifkan dia je. Okey. So jadi saya skip dulu kot, kita buat contoh dulu baru kita pergi ke kalau about y pula. So ini kamu dah salin formula ni? Dah. Formula ni okay, yang penting sekarang. Okay, so dah. So now kita pergi tengok, saya bagi kamu satu contoh. Ini contoh dia. Okay, so sekarang ni find area bounded by the curve x-axis and lines x equals to 2 and x equals to 4. Okay, bounded area ini. Area bounded maksudnya area yang dibatasi oleh lengkung, oleh curve paksi x, garisan x sama dengan 2 dengan garisan x sama dengan 4. Ni maksud dia bounded area. So kamu tengok limit dia values of x. Values of x. So kamu ambil formula area sama dengan AB Y dx. Okay. So A lower limit 2, upper limit 4, Y kamu ni. Okay, masukkan 3x kuasa 2 tambah 2 dx. Okay. So macam biasalah, lepas tu dah senang. Sebenarnya dia tak susah sangat nak cari area ni. Just masukkan dalam, kalau kamu hafal formula tak ada masalah. Kalau kamu tak tahu formula tu yang bermasalah. Okay. So ini kamu boleh integrate macam biasa. 3x cube over 3 plus 2x. Okay, ini tak payah plus C tau. Kenapa? Indefinite. Indefinite. Ni definite integral. Maksudnya dia ada lower and upper limit. So tak ada plus C. So 2, 4. So potong, kamu simplify lah. Dapat ni x kuasa 3 tambah 2x. 2, 4. Okay, the rest kamu masukkan. Kamu dah tahu kan? Ini soalan definite integral. So kamu masukkan upper limit, tolak lower limit. So 4 cube tambah 2 darab 4.
tolak 2 cube plus 2 times 2. Okay, ni carilah. Jawapan dia, siapa dah ada jawapan? 60 Teacher. 60 60. Okey. So 60. Okey, ini ialah area. Ini ialah area, jadi dia unit squared. Tapi tak payah tulis pun tak apa. Cuba saya nak bagi tahulah ni area. So unit squared. Okey, boleh. Senang je kan? Okey. So next. Soalan nombor 2. Okey. So find area bounded by the curve dengan x-axis. Okey, itulah. Inilah shaded area dia dah bagi pun kan. So kalau kamu tengok lower and upper limit are values of x. So kita pilih dulu formula A, dy dx. Okey, cuba masukkan A dia lower boundary, lower limit dia, B dia upper limit, Y dia yang ini. Cuba kamu masukkan. 1, 3, x squared tolak 4x tambah 3 kan? Okay, so ni kamu integrate lah. X3 per 3 minus 4x squared over 2 plus 3x 13. Okay, the rest masukkan upper limit tolak lower limit. Berapa kamu dapat? 3 kuasa 3 per 3. Ini boleh boleh simplify. 2, 3 kuasa 2, 3, 3. Tolak 1 cube per 3 tolak 2, 1 square tambah 3, 1. Okey, tolong kelas. Ni dalam kerja ni wajib ditunjukkan. Wajib tunjuk bila kamu substitute upper limit tolak lower limit. Kalau kamu tak tunjuk, tiba-tiba kamu dapat jawapan, kalau betul tak apalah. Kalau salah terus je zero. Okay. So berapa ni? Negatif 4/3. Negatif 4/3. Kenapa negatif? Bawah X. Bawah paksi X. Ya. Bagus. Negatif 4/3. Tetapi ini ialah area. So kamu just moduluskan dia. Apa maksud modulus? Positifkan dia. Always positif. Ya, positifkan dia je. So 4/3 unit squared. Boleh. Jadi sekarang ni kalau kedudukan dia tadi yang saya cakap tadi. Kalau kedudukan dia dekat bawah paksi X, dia akan bernilai negatif. Tetapi kamu kena positifkan dia sebab kamu sedang mencari area. Area tak boleh negatif. Area is quantity scalar. Sentiasa positif. Okay, so boleh. Next. Boleh je. Boleh, Alhamdulillah. Okay, next Boleh, soalan nombor teacher. 3. Ya, bagus. Okay. Okay, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Kamu tengok kamu ada two separated area. Kalau kamu nak mencari area, ialah A1 tambah A2. Tetapi bila kamu punya, okay,
A1 ni, A1 dalam lower boundary 1, 2 kan. Formula dia tulis formula dia. Formula dia ialah area sama dengan AB Y dx. Okey, hari ni kamu baru jumpa area ni. Jadi kamu tak kenal lagi dia. So, saya tulis dululah. Setiap kali kita nak buat soalan, kita tulis dulu formula supaya kita boleh jadi biasa kan. Okey. So, kita nak guna formula ni sebab lower and upper limit are values of x. So, kita guna yang dx. Okey, kalau kamu tengok yang area 1, lower limit dengan upper limit dia 1, 2. Function dia ialah x kuasa 2 tolak 4x tambah 4. Okey, yang kedua ni, A2, 2 sampai 4. X kuasa 2 tolak 4x tambah 4. Okey, disebabkan ini, kita namakan dia continuous. Jadi kalau continuous, kita boleh terus je buat sekali arung. 1 sampai 4. Jadi mudah kerja kita. X kuasa 2 tolak 4x tambah 4 dx. Okay, so the rest dah senang. Integrate, masukkan upper limit, tolak masukkan lower limit, dapat jawapan. Okay, so kamu integrate lah. Okay, saya bagi kamu seminit cari nilai dia. Hati-hati ya, integration ni sebenarnya dia tak adalah susah sangat nak mencari area ni kan. Just integrate, lepas tu masukkan upper limit, tolak lower limit. Tapi masalahnya yang sebelum-sebelum ni, yang jadi masalah ialah bila substitute tu kita careless. Especially bila limit dia tu nanti negatif. Dapat negatif 1 lah, negatif 1, negatif 2 lah. Jadi tu yang menyebabkan kamu yelah kamu keliru kan, nak tengah kalkulator tu tersilap. Okay. So moral dia hati-hati. So 4 cube per 3 tolak 2, 4 square tambah 4 darab 4. Tolak 1 cube per 3 tolak 2 darab 1. Square plus 4 1. Tadi rasa dah ada jawapan tadi. 3 jawapan dia. Dapat? Dapat je. Okey. Ni yang ni berapa? Boleh tak share? Takut nanti kalau boleh track dia punya soalan kalau salah. 16/3 tolak 7/3. Okey, 16/3 tolak 7/3. So 3. Okey, unit kuasa 2. Boleh? Senangkan. So kita kat sekarang ni senang tapi kita kena buat macam-macam bentuk ada. Setakat ni yang pertama tadi memang yang biasa yang dekat atas paksi X. Yang kedua dekat bawah paksi X. Yang ini dia ada 2 area tapi finally kita boleh buat sekali arung sebab dia punya boundaries dia punya limits dia continuous. Okay. Settle. So cuba kita tengok soalan yang keempat. Bila kamu ada 2 separated areas, unfortunately, kamu punya limit tidak continuous. Jadi kalau macam ni, kamu tak boleh buat sekali arung. Memang kena bagi nilai-nilai X. So A sama dengan AB Y dx. Kalau buat satu area sama dengan A1 tambah A2. Ni A1 lah konon. Ni A2. Okey, A1 limit dia 0, 1. Y dia X kuasa 2 tolak 4X tambah 3.
A2 limit dia 3, 4. Function dia y, x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Dia agak panjang lah. Dia agak panjang. Tapi itulah memang panjang lah kan. Takkanlah semuanya nak senang. Okay. So kamu integrate lah. Integrate masukkan je. So kamu cuba sendiri. Jawapan pun dah ada 8/3. Okay. So integrate. X3/3 minus 4x² over 2 plus 3x 01 plus x³ over 3 minus 4x² over 2 plus 3x. Measure from 3 to 4. Okay, so ni boleh simplify. Ni same boleh simplify. Okay, 1, 0. So masukkan 1³/3 tolak 2 darab 1 kuasa 2 tambah 3 darab 1. Minus kalau kosong, 0³/3 tolak 2 kosong squared plus 3 kosong. Okay, tambah saya buat macam lain lah, pening kan kamu takut. Okay, tambah. Jadi yang 2A2 So masukkan 4 3 minus 2 times 4 squared plus 3 times 4. Tolak bila 3. 3 cube over 3 minus 2 times 3 squared plus 3 times 3. Panjang ni. Okey, boleh siapa-siapa share yang ni? Cik, kalau yang ni kan, boleh tak kalau guna yang macam sekali harung? Tak boleh. Tak boleh sebab dia punya titik, dia punya limit tadi tak continuous. Nampak tak? 0, 1, 3, 4 kan ada gap 1 dengan 3. Nampak tak? Kan? Dia tak boleh Kalau nombor 3 Yes. tadi continuous sebab dia bersambung. 1, 2, 2, 4. Dia bersambung kat sini. Tapi yang ni ada gap. So tak boleh. Memang panjang lah. Tak ada shortcut kecuali guna kalkulator. Tapi kalkulator tidak diterima. Kalau jawapan betul pun tak ada jalan kerja dapat kosong. Kecil. Okay. So yang ini berapa? 4/3 4/3. Tolak kosong. Yang ni 4/3 juga. 4/3 juga. Yang ni Tolak kosong. tolak kosong. So jawapan dia 8/3. Okey, kelas yang wajib ditunjukkan ialah ni Ni wajib ditunjukkan. Yang ni tak tunjuk tak apa. Dengan ni jawapan akhir. Yang ni saya tanya supaya kalau ada orang yang salah, dia boleh track lah dekat mana dia salah. Boleh. Panjang sikit So sabar. Memang macam itulah dia punya proses dia. Okey, seterusnya nombor 5. Macam ni. Okey, dia punya boundary. Nilai apa? Continuous. Nilai-nilai X. Continuous, betul. So area sama dengan ABY dx.
Continuous, betul. Tetapi, walaupun dia continuous, tetapi satu dekat atas, satu dekat bawah. Atas tadi positif, bawah tadi negatif. So, kalau macam ni tetap tak boleh buat sekali harum. Tak boleh kamu kena buat satu-satu. Boleh So area kamu masihlah area 1 tambah area 2. Area 2 ni negatif. Jadi kamu dah siap-siap letak modulus. Tahu? Supaya kamu nanti tak terlupa. Okay, so Y dia ni kamu kena cari dulu tau. Y, X tolak 1, X minus 2. So X expand. X square tolak 2X tolak X plus 2. So X squared minus 3X tambah 2. So dapat X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 2X. Ni Y dia panjang Okay. Satu kita buat sama-sama lah. Saya pun perlukan kamu nak kira-kira ni. Okay. So A1, apakah lower and upper limit? 01. 01. Y dx. Y ialah X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 2X dx. Okay. Tambah. Okay, area 2. Apakah lower and upper limit? 1, 2. 1, 2. X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tambah 2X dx. Ni siap-siap letak modulus. Okay. Lepas tu integrate. Integrate lah, kamu tolong integrate. 4 X X X kuasa 4 over 4 tolak X cube. Kan? Tambah modulus X 4 per 4 tolak 3X3 per 3 tambah 2X squared over 2. 2, 1. Okay. So masukkan 1 kuasa 4 per 4. Ni boleh mati. Oh senang je. 1, 3 tambah 1, 2. Tolak lower limit 0, 4 bahagi 4. 0, 3 tambah 0, 2. Tengok, walaupun kosong saya tetap masukkan nilai sebab kamu wajib menunjukkan upper limit tolak lower limit. Tu cara penandaan yang betul. Kalau kamu tak tunjuk, kosong. Okay. So masukkan. Saya buat warna lain lah. Tambah. Okay, yang ni berapa ni 2 2 kuasa. Sekejap lah. Oh betul lah. Okay. 2 kuasa 4 per 4. Tolak ni pun boleh mati. 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 2. Tolak 1 kuasa 4 per 4. Tolak 1 kuasa 3 tambah 1 kuasa 2. Okey, ni dapat 1 per 4 kan? Ni 1 per 4 kan? Tolak yang ni kosong kan? Okey. Tambah. Yang ni berapa? Negatif. Yelah, berapa ni? 4 tolak 8 negatif 4. Kosong Kosong. Tolak 1 per 4 1 per 4. Okey. Jadi, yang ni 1 per 4. Tadi saya dah kata dia negatif tapi kita kena make it positif sebab dia area. Jadi tambah 1 per 4.
So dapat 1/2. 1/2. 1/2. Jawapan dia berapa? 1/2. Okey, 1/2 unit squared Okey, so kamu nampak tak macam mana saya tunjukkan pada kamu, memang kena sentiasa teratur je supaya kita tak sesat. Supaya kita tak confuse, kita nak tekan apa. So especially bila ni lah, bila dah ada 1980 ni kan, serabut kan. So kita dah tahu kita memang nilai dia negatif, jadi daripada awal kita dah siap-siap letak modulus. Okey, settle. Ada lagi tak? Sudah salin? Lah teacher. Dah. Okey, saya rasa yang lain ni saya nak skip lah kot, sama je. Okey. So seterusnya, Dai, ini kalau kamu punya lower and upper limit kamu, values of x. Sekarang saya nak patah balik dekat yang tadi. Yang ni. Gambar ni. Okay. Bila kamu punya upper and lower limit kamu, values of y. Jadi kamu punya volume, kamu punya area guna apa saya ni? AB X dy. Tengok dy. Jadi A dengan B values of y. Kalau dx, A dengan B values of x. Kalau ujung dia dy, A and B values of y. Boleh ingat tak? Kenapa tu? Alhamdulillah. Okey. So sekarang tadi saya dah cakap area yang kamu nak cari ni ialah area under the graph. Area under the graph. Area di bawah graph. Area di bawah curve. Tapi bila kamu kalau kamu mencari area with respect to y, bawah graf kamu ialah terhadap paksi y tau kat sini. Ini bawah graf dia ni. Jadi kalau dia dekat, kalau with respect to x, kalau dx, atas paksi x positif, bawah paksi x negatif. Jadi kalau apa yang lower limit sini nilai-nilai y, kanan paksi x, kanan paksi y positif, kiri paksi y negatif. Boleh percaya tak? Boleh teacher. Boleh. Mestilah kena percaya kan. Okey, so tadi boleh ingat yang kalau X atas positif, bawah negatif. Jadi kalau Y kanan positif, kiri negatif. Jadi kalau kamu dapat negatif tu, kamu moduluskan dia lah kan. Lepas tu barulah kamu dapat dia punya area. Okey. So habis kita nak buat latihan. Okey. Latihan. Ni dia. Find the area of the shaded region in each of the following diagrams. Okey, dia dah bagi saya siap gambar dia. Jadi kalau kita nak cari ni, kita tengok dia punya boundary, dia punya limit dia values of y. Ada two separated area, ni A1, ni A2. Adakah dia continuous? Ya. Ya. Okay. So, jadi kita gunakan formula ni lah. A, B, X, dy. Saya dah bagi tahu awal-awal ni, kamu janganlah rasa malas nak tulis formula tu. Kamu ni
SSM. Banyak nak kena hafal. Jadi kalau kamu selalu tulis, insyaAllah kamu boleh ingat. Okay, so boleh terus je buat ni. Okay, A ni lower limit, B ni upper limit. Jadi lower mesti lebih kecil daripada yang upper. So kalau tengok gambar tu negatif 2 lah lower. Upper dia 3. X dy. X dy tau. Jadi sekarang kamu kena jadikan X ni seorang-seorang. So X kamu. Okay, so kamu integrate lah Y kuasa 3/3. Simple je ni. Lepas tu masukkanlah 3 kuasa 3/3. Tolak. Negatif 2 kuasa 3/3. Okay. Berapa ni? 35/3. Boleh kan? 35/3. Okey, sebenarnya nak bagi tahulah kamu boleh menggunakan kalkulator untuk mencari nilai ni 35/3 ni. Tapi hanya untuk menyimak. Kalau kamu tak boleh bagi terus jawapan macam tu. Okey. So satu lagi ini area walaupun saya. Lah. Kita dapat 65. 6 tambah 4. Dapat. 6 tambah 4. 6 tambah 4. Ini 10. So 160. Okey. Ini dapat 9. U14. Bagi oh ni. Ni betul? 35/3. Okey, ni masih lagi area. So samalah unit kuasa 2. Ya, okey. Sorry lah saya tak tunjuk pula tadi. Tapi markah dia dekat sini K1 dengan ni N1. Ni tak ada markah. Okay. So next soalan yang seterusnya. Macam ni. Okay. So sama. Lower and upper limits are values of y. So A sama dengan AB X dy. So masukkan je. Area sama dengan 0.3. X. Okay, yang ni kamu kena expand. So dapat 3y kuasa 2 tolak y kuasa 3. So 3y kuasa 2 tolak y kuasa 3 dy. Okay, so integrate 3y kuasa 3/3. Tolak y kuasa 4/4. 0.3. So mati berapa ni? 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 4/4. Tolak 0 kuasa 3 tolak 0 kuasa 4/4. Okey. Ni kosong lah. Ujung ni kosong kan. Yang ni berapa ni? 27 tolak 81/4. Ya Allah. Dapat ni jawapan dia. Dapat. Dapat 27/4. Okey. So macam tu lah. Okey. Unfortunately, soalan kamu biasanya tak semudah ini. Okay, sebabnya integration ni dia akan keluar dalam
Okay So kalau nak mencari area ni kan kamu boleh lah kan kamu mungkin kamu dah nampak tapi kejap soalan pertama tadi dia suruh cari P dengan Q kan. Betul tak? Dia suruh cari koordinat P dengan Q kan. Yang atas tadi kan. Okay. So kita cari PQ kan. Kita guna simultaneous equation. Okay. Ini 1. Ini 2. Okay. So 1 into 2. Okay. So Y sama dengan 6Y tolak Y kuasa 2. So Y kuasa 2 tolak 6Y tambah Y sama dengan kosong. So Y kuasa 2 tolak 5Y sama dengan kosong. Y tolak 5 sama dengan kosong. Y kosong Y 5. So Y kosong sinilah kot kosong kan. Y 5 sinilah 5. So kalau Y kosong X kosong. Kalau Y5 tengok dalam equation ni X pun 5. So dapatlah koordinat P kan 5, 5. Okay macam nak cari koordinat Q? Koordinat Q ialah apa? Apa intercept? Y-intercept. Y-intercept apa kosong? X kosong. X kosong. X kosong. X kosong. So dapat berapa tu? 05. No. 05. Ni habis Kamu ada X sama dengan 6Y tolak Y kuasa 2. X ni kosong. So 6Y tolak Y kuasa 2. So Y 6 tolak Y kan sama dengan kosong. So kan dapat Y sama dengan 6 lah kan? Dengan Y sama dengan kosong. So ini 6. Jadi koordinat Q berapa? 6. 6. Okay, boleh Okay. So sekarang masalahnya kamu nak mencari area. Nak mencari area. Okay, saya tulis balik kat sini lah. Okay, balik kat sini area dia. Okay, kamu ada formula. Ya, saya. Ya, Bi? Kenapa? Teacher tak sempat salin atas. Oh, tak sama. Okay. Teacher tak sempat salin. Kejap Okay. Sorry. Ampun. Ni. Dah teacher. Okay, dah Dah teacher. Yang saya. Y tadi Y sama dengan 6, Y sama dengan kosong ya teacher. Lah, apa ni? Ni 6. Thank you. Lapor dah. Okay, boleh Okay, so sekarang saya move boleh? Okay, so ni. Boleh teacher. Boleh teacher. Nak mencari ni. Nak mencari area ni. Okay. Kadang-kadang untuk mencari area kali pertama kamu cuba, kamu tak dapat terus tau. Kadang-kadang kamu kena buat beberapa kali kamu cuba baru kamu boleh dapat. Dia tak macam volume. Volume lagi senang. Daripada soalan kita boleh terus tahu nak guna formula apa. Tapi kalau area ni tak. Mungkin kamu tak ada experience. Sekarang saya bagi kamu experience tu. Kamu cuba sekali kamu tak terus dapat. Sekarang kamu ada 2 formula ni. Okay. So untuk mencari area, mungkin kamu kata area sama dengan area yang semua sekali ni. Kan? Area semua sekali ni tolak segitiga ni kan? Segitiga. Segitiga yang ni. Okay. So ni boundary dia 05. So maksud kamu kena guna yang Y dx. Okay. So kamu guna Y dx, AB Y dx tolak. Yang ni 1/2. Darat tapak 5, darat tinggi dia 5. Okay. Betul tak? Macam ni. Boleh tak guna cara macam ni? Kita cuba dulu. Mungkin ni kalau tengok sekali mungkin kamu terfikir yang ini.
Okay, ini Q, ini P. Ni macam ni lah. Kamu mungkin nak guna cara ni. Okay. Semua sekali area under the graph tolak dengan segitiga. Tetapi bila dekat sini masukkan lubang tu kamu dapat kosong. X A dengan B ni nilai X lah, kosong dengan 5. Bila ni kamu nak jadikan Y seorang-seorang. Bila kamu nak jadikan Y seorang-seorang, kamu ada X sama dengan 6Y tolak Y kuasa 2. Dekat sini kamu tak boleh jadikan Y seorang-seorang. Betul tak? Macam mana kalau nak jadikan Y seorang-seorang? Memang tak boleh. Sampai bila tak boleh jadikan Y ni seorang-seorang. Okey, jadi sebab tu kamu tak boleh guna cara ni. Kamu kena fikir kod lain pula. Di mana yang ni tak boleh, ni tak boleh. Di mana kamu ada lagi satu formula. Kamu ada lagi satu formula ni. Yang X dy. Bila lower and upper limit value of Y. So jangan berputus asa. Kamu boleh lagi guna cara lain. Okay, so kita guna cara yang kedua. Tu saya kata, kalau dalam area ni memang kamu tak boleh dapat terus kadang-kadang. Jadi untuk cara yang kedua, untuk mencari area, okey, mungkin sini saya dah ni kan, dah okey sampai sini kan. Okay, kamu dah letak limit pun, kamu boleh guna ni. Area ni dengan area ni. Ataupun saya guna cara ni lah, warna lain. Okey. So kamu boleh gunakan kaedah ni. Area yang ini tambah area yang ini. Okay, so area yang ni ialah area under the graph, area under the curve, tetapi lower and upper limit dia nilai-nilai Y. So kamu gunakan formula ni lah. So AB X dy. Okay, ada kelas. So sama-sama. Okay, so tambah dengan segitiga, setengah dah tapak dah tinggi setengah dah tapak dia 5, tinggi dia 5 Okay, so masukkan boundary dia. Dekat situ lower limit dia 5, upper limit dia 6. Tengok X kamu memang dah ada X seorang pun kan. So masukkan je lah 6Y tolak Y kuasa 2 dy tambah 25/2. Okay, so ni kamu integrate lah. 6Y kuasa 2/2 tolak Y kuasa 3/3. 56 tambah dengan 25/2. Okay, masukkan ni mungkin perlukan kamu punya bantuan. Masukkan 6 kuasa 2 tolak 6 kuasa 3/3 tolak 3 darab 5 kuasa 2 tolak 5 kuasa 3/3 tambah 25/2. Okay. So ni kamu carilah. Ini jawapan dia 91/6. dapat 91/6 unit kuasa Dapat 2.